قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan apabila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu kelakuan hati, iaitu kelakuan hati, percaya ia dengan Allah Ta'ala dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah, maka ketahui olehmu bahawasanya ada padanya tiga kelakuan. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati susunan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita dalam bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal atau tawakul. Kita dah lihat berkenaan dengan rukun tawakal. Pada malam ni dia nak beritahu kepada kita pangkat martabat tawakal. Kata Syekh, dan apabila mengetahui engkau bahawasanya tawakal atau tawakul, kita panggil tawakal, Arab panggil tawakul, masdar daripada tawakkala. Bahawasanya tawakal itu kelakuan hati, yakni benda yang duduk dalam hati kita. Tawakal ni bukannya perbuatan lisan kita cakap aku tawakal pada Allah. Yalah mulut tu sebut, tapi naknya yang dalam hati kita tu macam mana? Betul tak? Ada tak tiga rukun yang disebutkan sebelum daripada ni? Maka dia kata tawakal itu kelakuan hati. Iaitu kelakuan hati tu macam mana? Percaya ia dengan Allah dan tiada berpaling, yakni tiada peduli ia kepada yang lainnya lain daripada Allah. Itu tawakal. Percaya dengan Allah Ta'ala dia dalam hati kita. Sama ada boleh memudarat ataupun boleh memberi manfaat. Dua-dua tu Allah Ta'ala. Lepas tu berpaling, yakni tak peduli adalah kepada yang lain selain daripada Allah. Selain daripada Allah maknanya makhluk. Tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Mari surah bawa untuk kunci lah, tekak dia panggil. Kunci tekak mutu. Lepas tu kunci tu, adakah dengan kita kunci itulah maka tak boleh kalau orang nak curi? Tak. Perbuatan kita tu, ikhtiar tu dia panggil tu. Sandar pada kita. Sandar pada hamba lah. Kita lah yang buatnya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ikhtiar dan usaha hamba tak bagi kesan. Tak bagi bekas. Aku kunci dah. Hilang juga. Iyalah. Sebab usaha dan ikhtiar kita tak memberi bekas dan kesan. Itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan duk keliru dengan Mu'tazilah. Lama kan keliru dengan Mu'tazilah, keliru dengan Jabariyah. Usaha Allah Ta'ala suruh. Ikhtiar Allah Ta'ala suruh kita buat. Tapi kita kena tahu ikhtiar dan usaha kita tak memberi bekas, tak memberi kesan. Kalau Allah Ta'ala nak perlakukan pada kita, walaupun kita dah ikhtiar usaha dah, tak jadi sebagaimana yang kita ikhtiar usaha. Ya, sebab ikhtiar usaha kita tak memberi apa-apa. Cuma kita diperintah oleh Allah untuk ambil ikhtiar dan usaha.
So mengambil ikhtiar dan usaha tu, junjung perintah Allah Ta'ala, pahala lah situ. Pahala suku tu Allah Ta'ala bagi pada kita bila kita junjung perintah Allah Ta'ala. Yang diajar pada kita, ambil sebab tu, ambil ikhtiar tu. Dia tak ajar kita al-i'timadu alal asbab. Dia tak ajar. Mu berpegang dengan sebab tu, begitulah berlaku. Dengan sebab mu kunci motor tadi, mu lock kereta tadi, maka tak boleh lah orang nak curi. Dah. Orang nak curi boleh tak kalau Allah Ta'ala izin? Boleh lah. Sebab tu duk baca la haula wala quwwata illa billah. Baik ko, buruk ko, semuanya billah, kecuali dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak jadi baik, baik. Allah Ta'ala nak jadi buruk, buruk. Tu i'tiqad kita biar murni situ. Jangan celaru, jangan mikir baik je daripada Allah Ta'ala, buruk daripada kita. Tu cakap mulut dipanggil. Cakap mulut beradab dengan Allah Ta'ala. So tak sandarlah buruk pada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan iblis untuk kita sandar. Kenapa tak hari masjid? Oh, aku kena hasut dengan iblis. Ya. Padahalnya, boleh ke iblis hasut kita kalau Allah Ta'ala tak izin dia hasut kita? Tak boleh. Sebab dia makhluk serupa dengan kita juga kan iblis ni. Dia tak boleh nak pedaya kita siapa kita tak boleh mari masjid. Kecuali Allah Ta'ala izin kita terima hasutan dia, pujuk rayu dia, kita tak mari masjid. Tak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, tak marilah kita masjid. Nampak kitanya pujuk rayu daripada iblis. Tu zahir. Sandar di iblis tu. Sebab apa? Tak nak sandar kejahatan tu pada Allah Ta'ala. Adakah baik saja mari daripada Allah, buruk mari daripada yang lain selain daripada Allah? Tidak. Kalau buruk mari daripada yang lain selain daripada Allah, ada kuasa lain lah setanding dengan Allah Ta'ala. Jangan buat celaru. Lama kan berasa buruk mari daripada kuasa lain kan. Ada Tuhan lain lah jawab dia. I'tiqad kena clear, tuan-tuan ngajilah usuluddin tu. Betul situ lah. Kalau tak betul lagi. Kalau betul dah, alhamdulillah. Habis tu duk cakap di mulut kita tu apa yang baik daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Quran pun sebut wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik tu mari daripada Allah, apa yang buruk tu daripada diri kamu. Ayo, tu ta'adduban ma Allah dipanggil. Beradab dengan Allah Ta'ala. Supaya kita pergi ngadak sultan lah. Masuk istana akak sembah lalu kan. Kata apa? Ampun tuanku, dosa apa kita tak pernah bertemu dengan dia? Kecuali kita duduk kenyataan, tanya ceramah PRN. Contoh tuan-tuan, contoh. Kita bersalah dengan dia. Ni kita kena pun tidak dia. Tiba-tiba sebab kita antara orang yang berusaha supaya duit KWSP dikeluarkan. Contoh-contoh. Kan ada seorang lelaki itu kan, jalan di mana-mana Johor tak? Yang usaha. Dia pemandu taksi je. Pemandu e-hailing je dia. Tapi usaha dia nak pergi sampaikan memorandum. Ataupun nak menyampaikan hasrat seluruh rakyat yang berada dalam kesempitan ni. Nak suruh Tuanku Sultan Agong, tolonglah bagi tekanan pada kerajaan supaya membenarkan rakyat yang dalam kesempitan ni mengeluarkan duit KWSP. Siapa dia ni? Tuanku tak kenal pun. Tapi bila siapa-siapa agak ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Berapa ribu dosa dah kita dengan dia? Sekali tak pernah bercakap pun dengan tuanku. Kenapa begitu cara dia? Ta'adduban dipanggil, beradab. Beradab dengan orang besar, beradab dengan orang tinggi daripada kita. Gitulah kita dengan mak ayah. Allah baik sangat kita dengan mak kita, dengan ayah kita. Takat duk mikir di kepala ni tak ada lagi daripada kecil, daripada muda kita buat derhaka pada mak ayah kita. Tapi tiap-tiap kali bersalam dengan mak, nak balik mari Kuala Lumpur, minta maaf. Mak minta maaf dah. Ayah minta maaf kalau ada salah silap. Sebab apa? Ta'adduban lah sebagai seorang anak kepada orang tua dia.
Gitulah ayat Quran aja tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi. Saya selalu sebut dalam surah Al-Kahfi ada 3 peristiwa kan. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam tu. Satunya ketika dia tebuk kapal. Yang keduanya ketika dia bunuh budak lelaki tu. Ketiganya ialah dia bangunkan balik sebuah rumah yang nak runtuh dah. Yang nak roboh dah. Bila dia cerita tentang dia tebuk kapal, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu, aku nak. Dia tak sandar pada Allah Taala. Padahal dia sebut ujung sekali zalika ta'wilu tu. Takwil semua sekali tu aku buat semua daripada Allah Taala perintah. Suruh tebuk kapal kau, suruh bunuh budak tu kau, ataupun suruh bangunkan balik rumah tu. Semua daripada Allah Ta'ala. Tapi bila zahir perbuatan tu adalah perbuatan jenayah, maka dia kata, aku buat. Fa'aradtu an a'ibah. Aku yang nak mengaibkan. Wa ammal ghulamu fakana li wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna, dan aku nak kami dan kami nak supaya dia tak mengkhianati mak ayah dia. Dia sandar pada diri dia juga. Mana boleh seorang nabi buat dosa? Kan Nabi Khidir tu maksum kan Nabi ni. Kan tuan-tuan terlepas dah nabinya adalah maksum saat Nabi Khidir buat perbuatan tersebut. Nabi ni maksum. So apa yang dia buat zahir je kita nampak salah. Pada perkiraan akal kita, pada syariat kita tengok salah. Pada zahirnya, pada hakikatnya dia dengan Allah Ta'ala itu perintah daripada Allah Ta'ala, aku buat gitu. Tuan-tuan jangan nampi buat gitu. Satgi pi sandar Tuhan suruh. Tuhan mai ikut mana mu, iblis lah yang buat dia. Kita bukan nabi yang menerima wahyu. Kita kata ilham pada bisikan daripada iblis. Cuma saya nak sebut tawakal. Dia adalah percaya pada Allah Ta'ala dalam hati kita. Lepas tu berpaling daripada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Tu pegang situ Allah Ta'ala ialah yang boleh buat segala-galanya. Baik ataupun buruk semua mari daripada Allah. Baik. Maka dia kata ketahui olehmu bahawasanya ada padanya pada tawakal itu 3 kelakuan, yakni 3 pangkat, 3 darjat. Tengok yang paling rendah sehinggalah yang tinggi. Yang pertama, barang yang telah hamba sebut. Siapa hamba ni? Syekh Qadir. Barang yang telah Syekh Qadir sebut dulu. Mana? Atas tu. Yang loya tu. Iaitu seperti percaya engkau akan wakil yang pintar. Kemudian daripada mengiktikadkan engkau akan kasih sayang wakil akan dikau. Dan kuasanya kuasa wakil menolong engkau. Macam mana keadaan hati kita pada masa tu? Kita ada satu masalah besar. Bukan masalah kecil-kecil, masalah besar. Tapi berpuluh-puluh orang lawyer mari tawarkan diri. Macam sehari dua ni kan. Tuan-tuan duk baca kan dalam surat khabar, duk tengok dalam YouTube kan. Ada isu besar kan dalam negara. Saya sebut contoh ni tuan-tuan Contoh. Bukan ngempen pilihan raya ni. Tak, ni sebut contoh. Ni cerita buat tawakal ni. Dia kata apa? Dia kata ada berpuluh-puluh lawyer yang datang tawarkan untuk bagi khidmat. Untuk bagi khidmat. Okey. Lawyer tu pula yang datang tawarkan tu berpuluh-puluh tu kena dia. Kena, bila dah kena mesti sayang lah. Mesti kasih lah, mesti suka lah pada orang yang dia nak bela ni. Bila begitu keadaan, macam mana hati kita? Kita tahu kita ada kes. Lepas tu ada orang sanggup. Berpuluh-puluh ni duduk belakang kita ni. Sokong kita, bukan setakat sokong lah. Ni lawyer-lawyer yang bijak-bijak ni. Yang tak pernah kalah dalam kes ni. Tawarkan diri, offer diri secara percuma. Tak perlu mikir duit dah kita. Dah lah begitu, percuma pula. Bijak pula lawyer-lawyer ni. Tak pernah kalah dalam mana-mana kes. Lebih besar daripada kes ni pun menang. Dah kita nak berasa macam mana? Nak berasa gelisah lagi? Dah.
Balik duduk di rumah, relax ada hati kita. Gitu dengan Allah Ta'ala. Tawakal bila kita tahu Allah Ta'ala ni Al-Ghani. Kita ni dalam hidup perlu banyak benda. Nak kepada benda ni, benda ni, benda ni. Sebab apa? Keperluan hidup. Zaman-zaman kesempitan sekarang ni, baik lagilah orang perlukan itu, ini dan sebagainya. Tapi kita tahu Allah Ta'ala ni bersifat Al-Ghani. Yang maha kaya. Lepas tu kaya dia pula, dia bersifat dengan Al-Wahhab. Yang maha memberi. Al-Mu'ti. Tu tengok sifat-sifat dia tu. Dia maha memberi, bukan kaya kedekut dak. Dia maha kaya, lepas tu dia maha memberi. Memberi dia pula tak kira dia hamba tersebut hamba mukmin ke hamba kafir ke, dia bagi belaka. Bila begitu kita kenal sifat Allah Taala, tenanglah hidup kita. Buat kerja kita, selebihnya serah pada Allah Taala. Depan nanti dia cerita pada kita. Contoh mudah. Cuma nak sebutnya ialah bila begitu keadaan kita kenal Allah Ta'ala, macam mana hati kita. Ni contoh ni dia buat ni, dia nak cerita macam mana hati kita tawakal pada Allah. Kalau begitulah keadaan Allah Ta'ala, macam mana hati kita dengan Allah Ta'ala. Kita tahu Allah Ta'ala ni maha baik. Kita tahu Allah Ta'ala ni maha segala-galanya. Apa yang kita nak semua ada dengan Allah Ta'ala belakang. Dah macam mana keadaan hati kita dengan Allah Ta'ala. Tenang. Serah hidup kita pada Allah Ta'ala. Sebab nama dia Al-Hafiz. Kita keluar daripada rumah. Kita bawa kereta, bawa motor. Kereta mahal, motor mahal. Bawa siapa di masjid, siapa di surau. Masuk dalam masjid, masuk dalam surau. Kita tahu Allah Ta'ala nama dia Al-Hafiz. Kita ada anak kita nak pergi ngaji jauh. Sampai ke overseas. Tak nampak di mata kita dah. Anak kita tu buat apa dalam sehari-hari dia. Bahaya ada di mana-mana saja. Tapi kita tahu Allah Ta'ala Al-Hafiz. Yang maha menjaga. So kita ajar anak kita keluar daripada rumah, bacalah doa, minta tawakal, serah diri pada Allah Ta'ala. Kalau nak bawa kereta, nak bawa motor, bacalah doa, minta dengan Allah Ta'ala. Itulah kita boleh ajar. Baca doa, kalau Allah Ta'ala nak jadi mudarat, berlaku juga. Tak baca doa, kalau Allah kata tak berlaku mudarat, tak berlaku juga. Cuma ikhtiar dan usaha kita. Bila kita kenal Allah Ta'ala, jiwa kita serah pada Allah Ta'ala. Hidup kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi tak menafikan usaha. Depan nanti dia sebut nanti. Sagi pakat tak usaha. Tu jahil dia panggil. Sehabis-habis jahil. Depan nanti Syekh Qadir sebut. Tengok tu yang pertama dulu. Hati duduk gitu lah. Keadaan yang pertama. Rendah tu hati tu. Yang kedua dia tahu. Lebih kuat daripada yang pertama. Contoh apa dia nak bagi tahu? Iaitu dia kata menyerupai akan kelakuan budak pada percaya budak tu dengan ibunya. Seorang budak dengan mak dia. Dan minta tolong ia budak akan ibu pada segala yang mengenai akan dia. Seperti apa? Seperti lapar dan dahaga. Sebab apa? Kerana percaya ia budak tu akan kasih sayang ibunya akan budak. Dan kelakuan yang kedua ini tiada dapat ia dengan usaha dan dengan berfikir bersalahan kelakuan yang pertama. Itu yang kedua. Yang kedua, dia buat gambaran supaya seorang budak dengan ibu dia. Budak ni semua dia gantung dengan mak dia. Dia nak makan, dia gantung dengan mak dia. Dia tak serupa dengan orang tua. Orang tua, bini tak masak, dia pergi kedai mamak. Orang tua. Budak ni dia tak pandai, duit pun tak ada dengan dia. So bila dia nak makan, dia beritahu pada siapa? Beritahu pada mak. Bila dia dahaga, dia beritahu pada mak juga. Tu budak. Jadi, lapar dan dahaga, makan dan minum dia bergantung dengan siapa? Bergantung dengan mak. Mak ni akan marah tak kalau minta makan dengan dia? Tak, dia tahu mak dia kasih pada dia. Bahkan kadang-kadang mak dia duduk tidur, dia cakap nak makan. Mak dia bangunlah, mama-mama pergi masak dapur. Ada roti-roti lah, ada apa yang boleh dia buatlah. Bahkan mak ni perangai dia, biar dia tak makan, tak apa, asal anak dia boleh makan. Tu kasih dia pada anak. Dah kalau tuan-tuan tahu Allah Ta'ala ni umpamanya perangai begitulah.
Perangai macam mak ni. Duk gelisah apa lagi soal makan minumnya? Duk gelisah apa lagi tentang masa depannya? Dah tahu dah kan kita ni bergantung dengan Allah Ta'ala. Segala-galanya Allah Ta'ala dah tentukan. Gelisah apa lagi hati bila kita tahu dah yang Allah Ta'ala ni kasih pada hamba dia. Rahman tu duduk dengan orang kafir. Kita ni orang yang beriman. Kalau setara orang kafir tu boleh makan, takkanlah orang yang beriman macam tuan-tuan ni tak boleh makan. Orang kafir boleh duduk dalam keadaan elok, boleh makan minum apa yang dia nak, dapat apa dia nak. Takkanlah kita orang yang beriman ni Allah Ta'ala persia-siakan. Tu macam mana jiwa kita saat tu. Dia bagi contoh tu supaya kita duduk dalam situasi tu. Macam mana hati kita bila kita tahu mak kita ni kerja seharian dia peduli pada anak dia. Duk tengok anak dia perlu pada makan, dia masak. Masuk pukul 12 je dia tahu anak dia nak makan tengah hari, dia masak. Malam pukul 8 anak dia nak, pukul 9 anak dia nak makan. Pukul 8 tu dia siap dah masak. Pagi anak dia nak pergi sekolah, dia tahu dah anak dia nak pergi sekolah esok. Dia siapkan dah beg dengan bukunya, airnya, makanannya dan sebagainya, bekal dan sebagainya. Mak dia tahu dah. Pelik apa lagi? Anak dia buat apa? Dia mengadap PC lah. Betul tak? Budak kecil dia mengadap laptop dia, mengadap telefon dia. Sebab apa? Dia tahu dah keperluan dia dipersiapkan oleh mak dia. Kenapa kita makin mengaji, makin gelisah dengan Tuhan? Itu persoalan mengaji tasawuf ni. Kenapa makin kita hidup, makin kita kenal Allah Ta'ala, jiwa kita gelisah. Tak tenang. Risau dengan bab rezeki, risau kalau kita sakit, tak ada ubat, risau kalau kita mati, anak kita macam mana, nak hidup, nak mengaji, tu ini dan sebagainya. Tu benda yang kita risau. Padahal kita tahu Allah Ta'ala ni Maha menjaga, Maha segala-galanya. Tapi jiwa kita risau. Tu tawakal pada Allah. Tak sampai tahap tu maknanya kita tawakal. Sebab tu ada seorang sahabat, anak dia kena tawan. Anak dia ditawan musuh. Ditawan oleh orang kafir lah. Orang kafir Quraisy. Mari mengadu kepada Rasulullah, anak dia ditawan. Allah, jiwa seorang ayah, seorang ibu bila anak hilang, dan macam mana tuan-tuan? Tak boleh tidur lah malam. Duk mikir pasal anak ni macam mana lah, anak ni makan ke tidak, minum ke tidak. Yang tak ditawan pun mikir dah. Ni anak-anak nak masuk U nanti ni, ada yang dah masuk dah ni. Mak tu duk mikir dah ni. Tak ada lah anak kita seorang. Macam mana lah dia nak survive hidup nanti duduk dalam U. Padahal duduk tempat aman tu. Mana pula tempatnya? Duduk dalam Malaysia juga. Saya ada anak seorang nak pergi mengaji ni. Mak kata apa? Dia kata, kita ni sebelum anak pergi ngaji ni, bukan nak ngaji jauh pun. Kita kena buat apa? Pergi berjalan dulu mana-mana ni. Duduk ramai-ramai berjalan, bersiar-siar, dia kata. Saya kata, tu jiwa mak. Tu jiwa mak itu. Saya kata, barang budak ni, bukan marah ginilah, cakap biasalah tuan-tuan ni ceramah, gitu. Ceramah tak nak bagi tuan-tuan tidur, kena kuat-kuat sikit. Saya kata, dia bukan pergi jauh. Boleh balik lah tiap-tiap minggu, sebulan sekali kalau nak balik, boleh balik. Beli keperluan yang perlu segera je. Yang perlu kemudian, tengok kawasan tu pun tak apa. Oh, perlu baldi contohnya. Beli kedai tepi-tepi universiti tu pun tak apa. Sebab bukan jauh pun. Ni kan Malaysia ni. Harga pun sama dengan KL lah. Tu kata, tapi nak beritahu jiwa ibu gitu. Tuan-tuan, Allah ni Arhamur Rahimin. Tuan-tuan nak baca dalam Quran. Pengasih, lebih pengasih daripada segala yang pengasih lagi. Tu Allah. Kenapa yang boleh kita berasa kita ni dikesampingkan oleh Allah? Allah Ta'ala tak peduli pada kita. Tu su'uzon kita dengan Allah. Tak baik juga hati kita duk su'uzon dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni aku duk minta lama, dah hajat ni tak tunai-tunai pun. Tu buruk sangka kita dengan Allah Ta'ala. Mana boleh Allah Ta'ala berperangai macam tu?
Kalau orang kafir duk meminta pun dia bagi. Takkan kita orang mukmin Allah Ta'ala tak bagi. Kalau dia tak bagi, pada zahir je kita nampak tak bagi. Dia bagi dalam bentuk yang lain. Kita pujuk lagi. Setara Nabi minta 3 doa. Nabi minta 2 kabul, 1 tak kabul. Tu Nabi. Pak kita Nabi pun tidak. Rasul pun tidak. Wali pun tidak. Wali sebab ada anak perempuan je kita. Wali lah, wali nikah dia panggil kita. Bukan wali apa, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak kita. Tapi punyalah minta sekali je baru angkat tangan minta dengan Allah Ta'ala. Nak suruh Allah Ta'ala kabul dah. Allah Ta'ala kan suka dengar rintihan hamba dia. Dia kan suka dengar kita meminta-minta. Dia suka begitu. Dia bukan macam manusia. Kan Nabi sebut itu. Ulama pun sebut gitu. Dia bukan macam manusia. Manusia tak suka kita pergi minta banyak kali dengan dia. Duk cerita benda sama je. Manusia boring dengan benda sama. Allah Ta'ala bukan gitu. Allah Ta'ala suka kita minta banyak kali dengan dia. Ulang benda sama. Ulang benda sama. Itu perangai Allah Ta'ala. Kena perangai Allah Ta'ala beres. Sebab apa? Kita hidup dengan dia. Kita bergantung dengan dia. Dunia ni pun dia punya. Akhirat pun dia punya. Itu yang kedua. Ibarat budak kecil dengan mak. Kita tahu perangai mak ni macam mana. Mak ni siap barang anak-anak dia. Ada seorang ustazah nak buat program. Hari Ahad, dia kata, ustaz saya hari Ahad tak boleh. Dia kata, nak siap barang anak sekolah. Anak nak sekolah hari Isnin. Hari Ahad tu kena kosongkan dah jadual. Sebab apa? Nak siapkan barang-barang anak. Gitu perangai manusia. Tuan-tuan, jangan duk buat Allah Ta'ala ni macam manusia lah. Allah Ta'ala ni lebih daripada tu lagi. Dia tahu apa yang kita perlu sebelum kita ada. Qada dan qadar yang ditentukan pada kita dalam skrip hidup kita ni, dia tahu bila ni. Azali. Sebelum kita dijadikan. Sebelum kita ada di alam arwah. Sebelum kita masuk alam rahim. Sebelum kita keluar ke dunia. Dia tahu dah keperluan kita. Orang yang maha bijak macam tu kita tak percaya lagi. Tu masalah kita, masalah jiwa. Sebab tu dia datangkan contoh ni, nak suruh jiwa kita ni kalau boleh duduk dalam keadaan macam ni. Macam seorang budak dengan mak dia. Gitu. Baik. Mana kata tadi? Dan kelakuan yang kedua ni, supaya budak duduk dengan mak dia ni, tiada dapat ia dengan usaha dan dengan berfikir. Tak larat apa, tak capai dengan kita mikir gitu. Lepas tu, dengan cara macam mana ni? Dengan taufik daripada Allah, dengan ilham daripada Allah. Kena minta dengan dia. Nak boleh duduk dalam perasaan macam ni, kena minta dengan Allah Ta'ala. Yang tadi boleh lagi kita mari dalam kepala kita, Allah Ta'ala ni kan gini. Pujuk hati kita yang pertama. Adapun yang kedua ni, dia tak mari dengan usaha dan kita duduk mikir itu. Mikir pun dia duduk gelabah itu dia duduk gelisah itu Lepas tu nak juga perasaan tenang dengan Allah Ta'ala ni, sebagaimana seorang budak ni tenang dengan mak dia, tu kena minta dengan Allah. Biar Allah Ta'ala bagi perasaan tu. Sebagaimana saya sebut contoh sahabat tadi, pergi ngadu pada Rasulullah. Rasulullah kata, aku ajarkan kepada kamu satu ucapan. Apa yang Nabi ajar? Nabi kata, perbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu Nabi suruh lagi, mubalik, ajar binimu juga, perbanyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Dia pun balik. Dan Nabi bagi gitu Balik dia, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ajar bini dia baca perkataan yang sama juga. Akhirnya anak dia balik. Bukan balik saja, bukan balik bawa diri je. Balik bawa harta rampasan daripada musuh. Lebih lagi Allah Ta'ala bagi. Bukan balik bawa diri sendiri je selamat, tak ada luka, tak ada apa. Bahkan bawa lagi harta rampasan daripada musuh. Itu lebihnya Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala, bila hati kita serah pada Allah Ta'ala. Baik. 2, 3. Dan yang ketiga. Yang ketiga. Lebih tinggi lagi daripada yang kedua. Macam mana yang ketiga ni? Iaitu bahawa adalah yang tawakal itu
pada sisi Allah Ta'ala, maknanya jiwa seseorang yang tawakal tu lah. Jiwa kita lah kalau kita bertawakal. Biar boleh duduk dalam keadaan macam ni. Seperti apa? Seperti orang yang sudah mati di hadapan tukang memandikan mayat. Gitu. Maknanya apa yang ada pada si mati tu? Tak ada apa. Dia nak cakap tak boleh dah. Kalau bercakap orang lagi. Mayat kan? Kalau bercakap orang lagi, dengan bila-bila sekali lagi. Bangkit, angkat kepala sikit. Oh, larilah bila. Tak ada. Duduk atas pembaringan, dia senyap situ. Kalau orang mandi orang tak mandi. Orang nak belek belah kanan, belek lah. Orang nak belek belah kiri, belek lah. Orang nak angkat lah. Orang nak tekan perut, tekan lah. Orang nak gosok lah. Orang nak pegang bahagian mana, pegang lah. Gitu. Tu tawakal yang lebih tinggi lagi. Hati duduk dengan Allah Ta'ala gitu. Aku tak boleh buat apa-apa pun. Tu kan tinggi. Tu tak capai lah kita. Tak capai lah kita ke tahap tu. Orang-orang yang tinggi, hati dia duduk gini. Duduk seperti orang mati tu. Tak ada apa pun kita. Tu. Tak nampak apa pun kita. Tak boleh buat apa pun kita. Baik ke buruk ke tak boleh buat apa kita. Semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tu boleh semayang, boleh sedekah, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh bagi masjid, boleh buat apa lagi? Taat, bangun malam, berqiyamul lail dan sebagainya. Semua tu bukan kita. Semua tu adalah af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah pada kita. Kalau nampak yang tu, tak ada lah ujub. Sebab apa? Bukan kita. Allah Ta'ala yang taufik. Boleh baca Quran sedap, betul banding orang lain. Siapa yang taufik? Allah Ta'ala taufik. Orang lain tak nak kau baca Quran betul macam kita baca. Nak juga dia. Tapi duk betul 10 tahun dah tak betul-betul. Tak boleh dah lidah dia lidah Jawa nak macam mana? Tak boleh. Tak betul juga. Dia bunyi Jawa situlah. Betul kakak tua lagi baca boleh jadi dengan dia. Nak beritahunya, bukan kita yang menentukan kita. Sebab tu bergantung. Hati tak bergantung dengan Allah Ta'ala lah. Bergantung dengan Allah Ta'ala. Hati tak lepas tu dengan Allah. Tak putus tu. Walau satu saat dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu kita tak ada apa. Tak ada daya, tak ada kekuatan. Tapi sebab kita berasa kita ada daya pemikiran, kita ada daya kekuatan, tu kita berasa kita boleh buat belakang. Kita boleh mikir sendiri, kita bijak, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita ada pendidikan, kita ada ijazah. Tu. Jangan tegur lah, jangan tegur. Kita betul belakang tu. Bini tegur, tak boleh. AJK tegur, tak boleh. Siapa-siapa tegur, tak boleh. Aku orang pandai bijak sekali. Sebab apa tu? Sebab tak nampak tu. Nampak diri. Tu nampak diri tu dia panggil ananiyah, dia panggil keakuan. Tu yang apa? Yang Firaun duk mengaku tu ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Sebab nampak diri tu. Dia boleh arah sungai ni, menghala ke sana boleh, menghala ke sana boleh. Sungai ni tu arahan dia. Allah Taala bagi. Bagi itu atas jalan istidraj, bukan bagi atas jalan apa? Atas jalan karamah, tidak. Dia bukan nabi, bukan rasul. Maka bukan atas jalan karamah. Setiap benda luar biasa yang berlaku membawakan seseorang tu makin jauh daripada Allah. Itu dia panggil istidraj. Dia boleh suruh sungai ni pergi kanan, pergi ke kiri. Sungai ni turut arahan dia. Dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Dah makin sombong, makin kufur ada lah. Sehinggalah dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Siapa tahap suruh orang sembah dia, suruh orang beribadat pada dia, mana-mana hamba apa, mana-mana rakyat dia yang tak nak beribadat pada dia, dihukum. Tu Firaun. Sebab apa? Nampak diri. Nak buang diri ni, nak buang diri. Diri ni kita panggil nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita. Diri kita nafsu tu. Nak buang. Nak suruh nampak bahawa semuanya adalah Allah. Nampak yang tu cantik lah. Akhlak dia. Keluarlah daripada hati yang bersih, yang cantik tu, akhlak fizikal yang baik. Apa yang berlaku pun dia nampak Allah Ta'ala dulu. Dia silau Allah Ta'ala dulu. Benda baik berlaku, dia silau Allah Ta'ala dulu.
benda buruk berlaku, dia silau Allah Ta'ala dulu. Maka dia bertindak dengan syariat. Zahir dia mengikut syariat lah. Apa yang berlaku? Ikut syariat Allah Ta'ala. Bila ikut syariat, boleh pahala tak? Boleh pahala. Yang boleh dosa ni sebab apa? Sebab tak mengikut syariat. Punca tak mengikut syariat, sebab hati kita dulu tak nampak Allah Ta'ala. So kita langgar pada zahirnya, perbuat apa? Syariat Allah Ta'ala. Hukum hakam, peraturan Allah Ta'ala, kita langgar. Bila kita langgar, jadi dosa. Puncanya mari daripada hati tu. Yang nampak aku ni orang yang ada kuasa, aku ni orang yang ada kekuatan, kita hukum anak, kita hukum bini. Yang terbaru ni apa? Tuan-tuan tengok kan? Seorang murid SJKT kau yang kena sebab dengan guru besar tu. Ni, di leher. Ada kesan darah di leher. Leher ni tuan-tuan tahulah, kulit leher tak serupa dengan kulit tapak kaki. Kulit leher ni nipis je. Sebab tu kenapa tu? Saya sebut contoh ya tuan-tuan sebut contoh. Kenapa boleh keluar tindakan fizikal yang bercanggah dah dengan syariat? Sebab dalam ni aku ada power. Aku ada kuasa. Dia tak tahu di luar sana ada orang yang lebih berkuasa daripada dia. Saat tu dia dikuasai oleh kuasa yang ada pada dia. Aku guru besar lah. Mu siapa? Mu murid aku saja. Baru darjah berapa je? Buat perangai dah. Itu contoh-contoh. Bila dah berlaku baru dia tengok, oi ada orang yang lebih kuasa daripada aku, iaitu siapa? Suara ibu bapa. Yang boleh bawa sampai ke mahkamah, sampai ke hakim, hakim boleh jatuhkan hukuman macam-macam. Yang tuan-tuan tengok juga dalam surat khabar, budak-budak 3 orang dapat pampasan tu kan, 50,000 setiap orang tu. Sebab apa? Cikgu tak masuk kelas 7 bulan. Tu saat duduk dengan cikgu tu berasa kuat. Kau boleh jadi. Boleh jadi. Saya sebut contoh ya tuan-tuan Saat tuan-tuan duduk hukum cikgu tu pula. Saya sebut contoh-contoh. Saat kita berasa kita punya segala-galanya, macam-macam lah keluar di tangan kita. Keluar di mulut kita caci maki orang tak betul semua sekali, serba-serbi orang tak betul belaka. Tadi di tempat saya mengajar buat program Ma'al Hijrah. Jemput Ustaz Don. Tuan-tuan kenal Ustaz Don Takkan tak kenal kot selebriti. Panggil Ustaz Don. Ada seorang agamawan. Agamawan ni saya tahu dia ni orang yang ambil tariq, orang yang ambil jalan tasawuf. Zikir, beramal. Lepas habis program saya pergi kantin makan, duduk dengan dia. Ramai lagi orang lainnya. Dia kata, tak ada apa pun Ustaz Don cerita. Dia kata, kalau 1 sampai 10 nak bagi berapa? Dia tanya saya. Saya kata, saya bagi 10. Sebab saya tahu dah, dia nak condemn ni. Saya kata, saya bagi 10. Orang yang walaupun duduk dalam perjalanan ni, tapi ujian dia sebenarnya lebih hebat lagi. Kita akan nampak kita lebih daripada orang lain. Aku lebih suci. Aku lebih bersih. Aku lebih berilmu. Aku lebih tahu. Apatah lagi dia dibuka. Futuh. Dia dibuka oleh Allah Ta'ala. Saat dia berzikir, Allah Ta'ala buka. Sebab tu kadang-kadang perjalanan orang sufi ni, dia kadang-kadang ada orang yang tiada guru, dia terhenti bila dia dibuka oleh Allah Ta'ala dengan satu anugerah. Antara anugerah dia apa? Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu perubatan. Dia boleh berubat. Ilmu rawatan, ilmu perubatan Islam. Orang mari ada masalah, dibagi ayat, dibaca ayat, dibagi air, dia dibuat dia ruqyah dan sebagainya. Jadi, semua jadi. Kadang-kadang melalui jalan pembukaan itu, dia terhenti setakat tu. Rupanya dia tak tahu yang dia berzikir, dia beramal sebelum ni. Dia nak benda tu rupanya, bukan cari Tuhan. Tu kadang-kadang. Sebab tu tipu daya dalam perjalanan nak mendekatkan diri pada Allah, itu yang perlu kepada sahabat. Itu dalam kitab lain lah. Dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, dia bincang satu bab suhbah. Perjalanan nak menuju Allah, mesti ada orang yang kita damping. Sebab apa? Kalau tak kita tertipu, apatah lagi bila kita dibuka dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Perjalanan kita mudah, hidup kita mudah, macam teratur Allah Ta'ala susun. Ilmu kita tak payah baca buku, kita ulas, orang kagum. Sebab apa? Allah Ta'ala buka saat kita bercakap tu benda-benda yang mari ilham daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang itu tipu daya. Tak ada guru bimbing, kita berasa aku sampai dah. Aku dah sampai dah pada Allah Ta'ala.
Dah berasa aku wali lah. Wali dekat aku ni. Rupa-rupanya mencari karamah kita rupanya. Tak cari Tuhan pun. Tu kadang-kadang tipu daya. Itu jalan ni. Jalan tasawuf ni. Jangan ingat kita duduk dalam jalan-jalan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kita suci, orang lain kotor. Kadang-kadang orang lain yang kita tengok biasa tu lebih suci daripada kita lagi. Tu yang Ibnu Athaillah sebut tu. Rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisara. Boleh jadi kata Al-Imam Ibnu Athaillah, maksiat yang diiringi dengan maksiat tersebut yang dibuat tu rasa hina, rasa lebur depan Allah Ta'ala. Tu kata Ibn Athaillah lebih baik daripada taat yang mewariskan kepada kamu sifat takabur dan sombong. Tu Ibn Athaillah sebut tu. Mari mana perkataan tu? Ilham daripada Allah Ta'ala. Duduk dalam taat berasa suci. Tengok orang luar, ni kaki pemalas lah kau ni. Tak mari masjid. Padahal kawan tu kebajikan dia boleh jadi dari sudut lain. Kebajikan dia dari sudut manis muka dengan orang, mudah tolong orang, suka bantu orang, suka tegur orang. Kita duk mari masjid ni, nak senyum pada orang pun payah, nak tegur orang pun payah, nak cakap lemah lembut pun payah. Menangking kerja kita. Tu mana yang lebih baik? Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum tu pahala dah. Kawan tu dia tak mari masjid tapi dia semayang juga. Patut kebajikan dia yang lain yang kita tak nampak. Boleh jadi banyak sedekah kebajikan yang dia duk tolong orang ni. Baik dia ambil tahu orang ni dan sebagainya. Kita duk peduli dengan orang lain. Duk berasa kita suci bersih dah. Mari masjid, mari surah, duk zikir, baca Quran dah kita. Tu kata Ibnu Athaillah. Sebab tu perjalanan ni kena ada orang bimbing kita. Tak bimbing kan silap kita. Duduk dalam taat kena tipu dengan taat. Taat antara wajib dan antara wajib dengan sunat. Tertipu antara sunat. Sunat buat betul-betul. Sembahyang wajib dak buat biasa-biasa je. Kena tipu juga situ dengan iblis. Sembahyang sunat terutamanya sembahyang hajat. Allah tertib terninya sembahyang. Sebab apa? Nak minta hajat ni dengan Allah Ta'ala ni. Padahal doa boleh kabul tak dengan sembahyang fardu? Iyalah boleh kabul juga dengan sembahyang fardu. Tapi semayang fardu 4 rakaat sejak ya buat. Semayang sunat 2 rakaat sama lama dengan semayang fardu 4 rakaat. Rukuk lama, sujud lama, baca pun tak ada, wasal, wakaf semua. Sebab apa? Takut Allah Ta'ala pandang aku semayang uduh-uduh, Allah Ta'ala tak bagi ya doa hajat aku. Padahal Allah Ta'ala boleh kabul dengan semayang fardu je hajat kita. Tu tengok. Kena tipu dengan semayang sunat. Semayang sunat tentang ngaji dalam fiqh. Buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Semayang fardu tak buat berdosa. Tapi cincai-cincai je buat semayang fardu. Kena tipu dah situ. Dah duk berulang mari masjid, mari mengaji, mari semayang dan sebagainya. Kena tipu pula. Berasa baik pula kita. Orang lain tak baik pula. Orang puji pula, tambah orang puji. Berasa lebih daripada orang lain. Masuk segala jenis penyakit duk ada di kita. Segala jenis penyakit duk ada. Berasa tak ada penyakit. Tu bahayalah mati bawa penyakit 3 serangkai. Gitu contoh. Baik. Jadi yang ketiga, ni lebih tinggi dia kata. Duduk dalam keadaan seperti mayat dia kata. Seperti mayat hati kita. Nak itu. Seperti mayat tu, seperti mayat hati kita lah. Bukan zahir kita ni. Zahir tak. Zahir rukun yang ketiga kita mengaji dah sebelum ni. Perbuatan. Perbuatan buat. Keluarlah rumah pagi-pagi untuk pergi kerja. Batang baru balik dan sebagainya. Hujung minggu pun kena pergi mesyuarat. Pergilah. Siapa kawasi kena pergi. Tak ada masalah. Zahir kita bekerja. Sebab apa? Rukun tawakal ada kerja yang ketiga. Bukan disuruh duduk di rumah bila ngaji bab tawakal. Tak, keluarlah kerja. Kita lebih bersungguh daripada ahli dunia pun tak apa. Nak hati kita supaya mayat. Aku pergi sampai ke overseas pun. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kejayaan pada firm aku contoh. Kita ada firm lawyer katakanlah. Tak datang rezeki. Aku duduk di sini pun. Kalau Allah Ta'ala nak suruh mari rezeki melimpah ruah. Mari. So aku ni seperti mayat je dalam hati tu. Jiwa kita macam mayat tu. Nak itu. Tak boleh bagi apa-apa. Tapi tangan, kaki duduk berjalan. Mata, tengok. Kaki, jalan. Tekan minyak, bawa motor. Otak, mikir. Macam mana jalan.
Tapi hati kosong. Macam mayat. Nak gitu. Kan payah tu. Tu nak pada taufik. Nak pada taufik daripada Allah Ta'ala. Pimpinan daripada Allah Ta'ala. Ilham daripada Allah. Atau dia kata, mana stesen dia ni? Nak isyak dah ni. Atau dia kata seperti budak di hadapan ibunya. Contoh budak kecil ni. Mengetahui ia budak akan bahawasanya ibunya menuntut akan dia akan budak. Sekalipun tiada ia menangis. Dan bahawasanya ibunya mendukung akan dia akan budak. Sekalipun tiada bergantung ia di tepi kainnya. Dan bahawasanya ibunya menyusukan akan dia. Sekalipun tiada meminta ia akan dia. Tu stesen dia. Gitu. Duduk dalam keadaan macam budak kecil. Budak kecil yang tak tahu apa benda lagi ni tuan-tuan. Apa message yang dia bagi tahu pada mak dia? Tangis. Dia menangis gini, mak dia tahu ni nak tidur. Dia menangis gini, mak dia tahu ni lapar. Dia menangis gini, tak selesa ni, perut kembung. Tu yang dia kata tu. Siapa saat budak tu menangis, tak nak susu pun, dia bagi susu juga. Siapa termuntah budak tu susu kan. Akak budak tu. Budak tu tak ada minta apa pun, dia angkat, dia dokong budak tu. Babak bagi contoh. Budak ada sampai tahap dia tak nak pergi. Dia duduk keras situ. Mak dia kata, marilah. Mak duduk atas sofa, atas kursi. Dia tak nak pergi, nak duduk situ. Marilah dekat je ni, mangkak sikit. Tak nak pergi. Siapa yang akan pergi? Mak akan diangkat anak dia. Nak jiwa duduk macam budak tu. Dengan Allah Ta'ala. Jiwa macam budak tu. Tahu dah Allah Ta'ala ni kita tak minta pun dia bagi. Tu Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS kan. Alaka hajah. Mu ada nak minta apa-apa tak dengan aku? Tak ada. Aku tak ada minta apa-apa. Sebab apa? Ilmuhu bihali hasbi min su'ali. Ilmu Allah Ta'ala tentang aku dah mendahului. Aku tak perlu bagi tahu. Dia tahu dah. Lepas tu, usaha tu hanya mengambil syariat lah. Sikit pun tak apa. Tuan-tuan tengok peristiwa apa? Peristiwa Nabi Allah Ismail AS dengan mak dia Siti Hajar. Apa yang budak kecil boleh buat? Ketika ayah dia Nabi Allah Ibrahim AS pergi tinggal Siti Hajar di Bakkah, di tanah yang tak ada tempat perairan, tak ada. Bukan tempat orang bercucuk tanam dak. Bumi Mekah ni pada masa tu. Tinggal bini dia, tinggal anak kecil dia. Lepas tu paling nak balik dah Nabi Allah Ibrahim AS. Ditegurlah oleh bini dia. Ringkas ceritanya. Allahu amaraka bihada. Kata Hajar. Adakah Allah Ta'ala yang suruh mu buat gini? Jawab Nabi Allah Ibrahim, ya, Allah Ta'ala yang suruh aku buat gini. Apa kata Hajar? Lan yudayyi'ana. Kalau Allah lah yang suruh buat gini, nescaya sama sekali dia tak akan abaikan kita. Tu tengok bini dia solehah juga, membantu ketaatan suami dia. Suami dia buat tu taat pada Allah Ta'ala. Bukan dia sanggah lah apa yang suami dia buat. Sebab apa? Sebab suami dia sedang buat taat pada Allah. So dia bantu lagi suami dia buat taat pada Allah Ta'ala. Kalau begitu tak apalah, aku duduklah dengan anak sini. Tuan-tuan tengok, apa yang usaha yang dibuat oleh Hajar, oleh Ismail. Tapak kaki Ismail yang masih kecil setara mana sangat. Hentakkan tapak kaki Ismail setara mana sangat tuan-tuan. Hentakkan kaki budak. Tapi usaha yang sedikit tu menghasilkan air zam-zam. Allah Ta'ala bukan nak tengok usaha kita kuat macam mana. Dia nak tengok kita berusaha ke arah tu. Tuan-tuan nak jadi baik, Allah Ta'ala nak tengok betul tak mu nak jadi baik. Buat baik dulu. Apa kebaikan dia? RM1, RM2 pun tak apa dah. 50 sen tak apa dah. Allah Ta'ala tengok ni orang ni betul-betul nak ajar diri dia jadi pemurah. Nanti Allah Ta'ala ubah. Allah Ta'ala baiki. Allah Ta'ala datangkan lagi. Mu bagi RM1, Allah Ta'ala bagi RM10. Mu bagi RM10, Allah Ta'ala bagi RM50. Mu bagi RM50, Allah Ta'ala bagi RM100. Ni dak kena tipu awal-awal lagi. Tuan-tuan tengok Hajar saat dia dia lapar. Apa yang Allah Ta'ala perintah? Allah Ta'ala perintah suruh goyang batang pokok kurma. Allah, kudrat seorang perempuan
Yang baru bersalin, anak kecil lagi. Nak goncang macam mana? Allah Ta'ala kata, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Berguguran jatuh. Setara mana sangat kodrat seorang wanita. Sebab tu saya kata, Allah Ta'ala bukan nak tengok apa usaha yang kita buat mesti setimpal dengan apa yang nak bagi tahu. Dia nak tengok betul tak kita berusaha. Lepas tu, i'tiqad kita Ahlussunnah, usaha tak memberi bekah dan memberi bekah dan kesan. Tu, usaha yang sedikit Allah Ta'ala bagi banyak. Jangan tinggal usaha. Tu depan nanti dia cerita. Adapun rukun yang ketiga pekerjaan. Rukun mana ni? Rukun yang muka surat 87 dulu tu. Pekerjaan. Jangan tinggal yang tu. Sebab dia rukun ni rukun hakiki. Tinggal salah satu daripada rukun ni. Tak cukup tawakal. Hati aku duduk dengan Allah Ta'ala macam mayat dah. Tapi tak bekerja. Duduk di rumah tunggu bini buat balik makan. Tak jadi. Tu bukan tawakal nama dia. Tu jahil sejahil-jahilnya. Tu tengok Syekh Fadil sebut akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Lebih banyak nak subur.